Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kamu semua sihat hari ini? Okey, dah breakfast dah? Okey, bagus. Ada yang belum? Okey, kalau yang belum tu, jadi habis je kelas, kamu boleh makan, okey? Okey, jadi kita akan sambung pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita sambung, cikgu nak tayangkan satu video nyanyian. Okey, dan yang mana tahu lagu tersebut boleh ikut sama menyanyi, boleh buat gaya masing-masing. Okey, okey, jom kita saksikan. Macam mana? Best tak? Okey, okey, apa yang kamu dapat daripada lagu tadi? Kamu rasa apa tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Ya, betul. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah asas perkebunan, iaitu dengan kita akan mengenal alatan berkebun. Sebelum kita mulakan, cikgu nak bagi tahu dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pada akhir pembelajaran kita, murid dapat mengenal dan menamakan sekurang-kurangnya 3 jenis alatan berkebun. Yang kedua, murid dapat menyatakan fungsi setiap alatan berkebun tersebut. Okey, terdapat pelbagai alatan perkebunan yang boleh digunakan untuk melakukan kerja-kerja membersihkan tapak maksudnya tanah. Okey, menggembur tanah, menyemai biji benih, menanam biji benih ataupun menanam anak pokok, dan untuk menjaga tanaman hiasan ataupun sayur-sayuran. Berkebun ni dia tak kisah sama ada dia sayur-sayuran ataupun tanaman macam pokok bunga. Okey, dan setiap alatan perkebunan ni dia mempunyai fungsi yang berbeza. Okey, jadi selepas ini kita akan melihat apa alatan-alatan yang ada untuk yang boleh digunakan semasa kita berkebun. Okey, alatan yang pertama ialah penyiram. Okey, Haikal, boleh tak kalau cikgu nak minta kamu eja? Okey, eja. Okey, bagus. Okey, ini adalah penyiram. Okey, penyiram ni kita boleh letakkan air di dalamnya. Kita boleh isi air di dalam bekas ini. Dan kalau kamu perasan, dia ada pada bahagian depan tu dia ada muncung, dan dekat situ ada lubang-lubang kecil. Itu adalah tempat untuk air tu keluar. Okey, untuk menyiram pokok ke tanaman, okey, dan sebagainya. Okey, alatan yang kedua ialah skater. Okey, kalau kamu tengok skater ni bentuk dia seperti gunting. Okey, kamu kena ingat kalau skater dia punya bentuk ciri dia, alatan ni dia berbentuk gunting. Okey, pada bahagian hadapan dia tu tajam tau. Okey, biasanya skater ni kita akan guna untuk memotong dahan-dahan halus, dahan-dahan lembut. Okey, yang penting kamu kena ingat skater bentuk seperti gunting. Kalau penyiram dia ada moncong hadapan. Okey, dan untuk mengisi air. Okey, alatan yang ketiga, okey, ialah sekop. Okey, sekop ni ciri yang kamu kena ingat, bentuk dia ada pemegang pada bahagian atas dia tu. Okey, seperti kat gambar ni, dia ada pemegang. Okey, kemudian bentuk dia lepit tau. Bawah dia tu bentuknya lepit. Okey, dia lebih kurang macam cangkul, cuma sekop ni bentuk dia lepit, manakala cangkul berbentuk L. Okey, tu kamu kena ingat. Sekop ada pemegang. Kalau yang tak ada pemegang itu dinamakan sebagai cangkul. Okey, alatan yang keempat ialah sudip tangan. Okey, kalau kamu lihat gambar yang cikgu tunjukkan ni, dia berbentuk seperti sudu, tetapi dia besar. Okey, dia macam sudip punya juga, tapi dia sudip ada banyak jenis kan, ada banyak pattern. Jadi senang untuk kamu ingat sudip tangan seperti bentuk sudu. Okey, depan dia tu dan saiz dia agak besar dan sesuai untuk kita pegang lah. Okey.
Okey, untuk alatan yang kelima ialah serampang tangan. Okey, serampang tangan ni, okey, kamu kena ingat ciri dia adalah seperti, ya betul, seperti garfu. Cuma garfu tu kecil. Okey, serampang tangan ni besar. Okey. Okey. Siapa? Emilia. Emilia, boleh tak kalau cikgu minta kamu eja? Ya, eja perkataan serampang tangan. Okey, eja. Theater. Okey, NGA dengan tangan. Okey, pandai. Okey, serampang tangan. Kamu kena ingat serampang tangan berbentuk seperti sudu. Alatan yang keenam pula. Okey, kereta sorong. Okey, kenapa dia nama kereta sorong? Siapa tahu? Ya, Daniel pandailah Daniel. Okey, kereta sorong ni sebab dia ada tayar. Okey, macam kereta, motor, basikal semua pun ada tayar. Okey, kamu kena ingat bila kereta sorong, ciri dia mesti ada tayar, dia ada dua pemegang. Okey, dan biasanya kereta sorong ni kita gunakan untuk mengangkat alatan ataupun bahan-bahan seperti anak pokok. Okey, dan sebagainya. Okey, ingat kata kunci dia kereta sorong ialah mempunyai tayar dan pemegang. Alatan yang ketujuh, sarung tangan. Okey, cuba eja. Siapa nak eja? Okey, Emilia nak eja lagi. Okey, bagus. Okey, kamu boleh eja. Okey, pandai. Okey, sarung tangan. Okey, sarung tangan ni mestilah kita tahu sarung tangan macam mana. Mesti berbentuk tangan. Okey, sarung tangan ni kita kena pakai tahu. Okey, untuk keselamatan kita. Contohlah, pekebun nak membaja dengan menggunakan baja kimia. Okey, baja kimia dia kan memberi kesan negatif kepada kulit kita. Jadi untuk mengelakkan terkena ataupun beri kesan negatif kepada tapak tangan kita, kita boleh menggunakan sarung tangan untuk mengelakkan perkara-perkara negatif. Jadi kamu kena ingat ciri dia sarung tangan untuk keselamatan dan berbentuk tangan. Okey, alatan seterusnya ialah cangkul. Cangkul ni lah yang cikgu cakap tadi. Dia seperti sekup seperti cangkul. Perbezaan dia fungsi yang pertama. Okey, yang kedua perbezaan dia dari segi dia punya bentuk. Okey, ciri dia. Cangkul berbentuk seperti huruf L. Dia ada kayu sebatang untuk pemegang. Kemudian bawah dia tu ada besi ataupun orang panggil besi lah untuk kita bercucuk tanam. Biasa kita akan buat lubang menggunakan cangkul. Okey, ingat cangkul berbentuk seperti huruf L. Kalau huruf L besar, okey. Kalau sekup, bentuk dia tegak, serong dan dia ada pemegang. Kalau cangkul tak ada pemegang. Okey, kamu kena ingat perbezaan antara cangkul dengan sekup. Okey, untuk alatan yang ke-9, kalau tak salah cikgu yang ke-9 lah kan. Okey, pencakar. Okey, Aiman, boleh tak kalau cikgu nak kamu eja pencakar? Okey, pandai. Okey, pencakar. Okey, pencakar. Kalau kita lihat gambar dekat yang cikgu dah letakkan kat sebelah ni, dekat slide ni. Okey, kamu nampak tak? Pencakar ni bentuknya macam mana? Okey, pencakar dia ada macam gigi-gigi halus dekat bahagian bawah tu. Okey, dia berbentuk segitiga dan dia ada macam jaring-jaring, bukan jaring, kita panggil macam gerigi lah, macam itu. Okey, dan ada satu kayu untuk memegang. Okey, pencakar ni dia panjang tau. Okey, dan biasanya kalau kita nak bersihkan
daun-daun ke daun-daun kering kita nak kumpulkan tu, biasa kita menggunakan pencakar. Okey, alatan yang berikutnya yang boleh kita gunakan untuk berkebun ialah pencakar tangan. Okey, kamu nampak tak apa persamaan antara pencakar dengan pencakar tangan? Siapa dapat jawab? Okey, tak tahu. Okey, tak apa. Okey, pencakar tadi dia berbentuk seperti segitiga dan ada gerigi halus kan? Banyak kan? Kalau pencakar tangan, dia sama juga. Kalau kamu perhati, dia ada berbentuk segitiga, tetapi dia cuma ada tiga gigi. Okey, 3 gigi. Kalau pencakar banyak gigi. Okey, dan pencakar tangan ni dia tak ada panjang. Kalau pencakar panjang, kalau pencakar tangan dia hanya pendek saja dan sesuai untuk kita pegang lah. Okey, untuk kita pegang. Okey, jadi kamu kena ingat, kalau pencakar banyak gigi, kalau pencakar tangan 3 gigi. Kalau pencakar dia panjang, pencakar tangan dia pendek. Okey, kamu dapat? Okey, bagus. Kita sambung, okey? Okey, untuk alatan yang terakhir ialah pongkis. Okey, pongkis. Okey, jom kita eja sama-sama. P-O-N-G, pong. K-E-S, kes. Pongkis. Okey, pandai semua. Semua pandai. Okey. Okey, pongkis ni kebiasaannya lah yang cikgu selalu nampak, dia berwarna kuning putih ataupun kuning krim, tapi dia ada juga berwarna biru, hijau. Okey, dia berwarna-warna lah. Okey, cantik. Okey, kalau kamu lihat pongkis ni bentuknya seperti pandai Haikal. Okey, bentuk dia seperti bakul. Okey, dia ada pemegang. Dia macam bakul, tapi dia tak ada penutup. Okey, dia ada 2 pemegang, berbentuk seperti bakul. Kamu kena ingat ciri pongkis seperti bakul. Okey. Okey, sekarang kita beralih kepada fungsi alatan berkebun. Okey. Okey, yang pertama ialah penyiram. Penyiram digunakan untuk menyiram tanaman. Okey. Sebab tu tadi cikgu cakap kita boleh letakkan air di dalam bekas tersebut, kemudian akan ada muncung dan lubang-lubang kecil kan. Okey, digunakan untuk menyiram tanaman. Okey, kita boleh je guna macam salur pipe tu, cuma kuantiti yang kita nak beri kepada tanaman tu boleh dihadkan apabila kita menggunakan penyiram. Okey, yang kedua skater. Okey, skater digunakan untuk memotong dahan kecil tanaman. Okey, dahan kecil ataupun dahan lembut supaya contoh seorang pekebun dia nak buat pokok bonsai. Kamu tahu pokok bonsai tu macam mana kan? Okey, pokok bonsai tu yang cantik, yang ada rupa dia lah. Okey, jadi pekebun boleh menggunakan skater untuk memotong dahan-dahan lembut dan membentuk satu pokok bonsai yang cantik. Okey. Yang ketiga ialah sekup. Sekup digunakan untuk menyodok tanah atau menggaul campuran medium tanaman. Okey, sekup ni kita boleh gunakan untuk menyodok tanah tu satu. Yang kedua, dia boleh menggaul campuran medium tanaman. Okey, campuran ni kita boleh kata tanah campur dengan baja. Okey, biasanya pekebun nak bagi pokok sihat. Okey, dia akan campurkan baja organik. Contoh baja tai ayam dengan tanah. Okey, jadi dia akan campur, kemudian campur tu dia tak akan gunakan tangan. Okey, dia akan menggunakan skop untuk menyebatikan ataupun meratakanlah campuran tersebut. Okey, seterusnya ialah sudut tangan. Sudut tangan digunakan untuk menggali lubang kecil atau menggembur tanah. Kenapa dia kata lubang kecil? Sebab sudut tangan ni dia hanya sesuai untuk kita pegang. Okey, kita pegang macam itu dan kita boleh gali lubang kecil. Kalau lubang besar boleh je. Cuma ada satu alatan yang lain yang lebih bersesuaian dengan fungsi tersebut untuk menggali lubang yang lebih besar. Okey, jadi fokus dia adalah
sudut tangan untuk menggali lubang kecil dan menggembur tanah untuk batas-batas lah biasanya. Okey, kemudian ialah serampang tangan. Serampang tangan digunakan untuk menggembur tanah di sekeliling batang atau di dalam pasu. Okey, sudut tangan dengan serampang tangan ni kedua-duanya boleh digunakan menggunakan tangan. Okey, dan saiz dia adalah tak besar sangat, tak kecil sangat, dia biasa saja, sesuai untuk kita pegang lah. Okey, dan biasa kita boleh gunakan untuk tanaman hiasan, untuk menggembur tanah. Kalau tak ada serampang tangan, guna sudut tangan untuk gembur tanah pun boleh juga. Dua-dua boleh digunakan untuk menggembur tanah. Kereta sorong. Kereta sorong pula digunakan untuk mengangkut tanah ataupun medium tanaman ataupun benih semayan. Contohlah, kata pekebun ni nak tanam pokok kelapa, tapi pokok ada 50 pokok. Takkanlah tapi dia nak bawa pokok-pokok tersebut, anak pokok tersebut ke ladang dia. Ladang dia jauh kat belakang rumah dia. Kat belakang rumah dia. Anak-anak pokok dia ni kat depan rumah dia. Takkanlah dia nak angkat satu-satu sampai 50 kali kena ulang alik. Jadi kereta sorong ni dia akan memudahkan kerja lah, memudahkan kerja pekebun untuk angkat pokok-pokok tersebut. Pekebun boleh letak dalam satu kereta sorong tu, boleh letak dalam katalah 10 anak pokok ke belakang. Jadi dia cuma hanya 5 kali pergi ke belakang dengan membawa anak pokok menggunakan kereta sorong. Seterusnya ialah sarung tangan. Sarung tangan dipakai semasa melakukan kerja-kerja perkebunan untuk mengelakkan untuk menjaga keselamatan dan mengelakkan luka lah, ataupun apa orang panggil, kotor lah, masuk kuku-kuku kan, tanah-tanah tu. Seeloknya kita pakai sarung tangan untuk elakkan tanah masuk kuku. Nanti kuku ni hitam, dan kuku hitam pula tu kita nak makan macam mana? Memang ada sudu. Kalau kata time tu tak ada sudu, jadi kita pakai sarung tangan lah seeloknya untuk menjaga keselamatan diri kita. Kemudian ialah cangkul. Cangkul digunakan untuk menggali lubang besar dan dalam. Ini yang cikgu cakap tadi. Dia ada fungsi dia sama seperti sudut tangan untuk menggali lubang. Cuma cangkul ni dia berfungsi untuk lubang yang bersaiz besar dan dalam. Seterusnya ialah pencakar. Pencakar digunakan untuk membersihkan dan meratakan tanah selepas digembur. Bila kita dah gembur tanah tadi, pakai apa? Pakai apa? Pakai sudut tangan ataupun serampang tangan. Kita kena membersihkan ataupun meratakan tanah tu selepas digembur untuk mudah kita masukkan anak benih ke dalam batas. Kemudian ialah pencakar tangan, digunakan untuk meratakan tanah yang digembur di kawasan yang lebih kecil. Pencakar tangan tadi dia punya height untuk tanaman ataupun lubang yang kecil, untuk batas yang kecil. Kalau pencakar dia boleh gunakan untuk membersihkan ataupun meratakan tanah selepas digembur. Macam cikgu cakap tadi, pencakar boleh juga digunakan untuk mengumpul daun-daun kering, kemudian melonggokkan satu tempat. Kalau pencakar tangan ni, dia lebih kepada untuk meratakan tanah yang digembur di kawasan yang kecil. Yang terakhir ialah pongkis. Pongkis digunakan untuk mengangkat sampah, bahan dan hasil tanaman. Katalah pekebun menanam serai, pokok serai. Jadi hasil tanaman tu dia boleh kumpul, kemudian letakkan dalam pongkis. Kemudian angkat hasil tanaman tu dan boleh kita simpan lah ataupun boleh jual. Pongkis ni juga kita boleh kumpulkan daun-daun kering. Tadi cikgu dah bagi contoh pencakar tu kita boleh kumpul. Kumpul dekat tanah semua semua daun-daun kering. Kemudian
Ponggis ni akan mengangkut daun kering tersebut dan kita boleh biasa orang-orang tua lah biasa buat, mereka akan bakar. Tapi seeloknya untuk menjaga udara, untuk menjaga kita punya lapisan ozon, elakkan melakukan pembakaran terbuka. Okey, sekarang kita beralih kepada teka-teki. Cikgu nak buat satu latihan uji minda lah orang kata. Cuba teka siapa saya. Okey, soalan yang pertama, saya mempunyai roda. Cuba ingat kata kunci yang cikgu cakap tadi. Saya mempunyai roda. Hari-hari saya terpaksa bekerja keras untuk membawa tanah kebun yang berat. Saya akan ditolak oleh pekebun. Cuba teka siapa saya. Siapa boleh jawab? Kamu kena ingat kata kuncinya ialah roda. Mempunyai roda. Okey, siapa nak cuba? Okey, Sumaya. Cuba kamu jawab. Kamu jawab apa? Kereta sorong. Kereta sorong, okey? Jom kita tengok slide seterusnya. Betul tak jawapan dia kereta sorong? Okey. Betul. Pandai Sumaya. Okey, kawan-kawan, tepuk tangan untuk Sumaya. Okey, betul. Jawapannya ialah kereta sorong. Kenapa kereta sorong? Sebab dia ada roda. Pandai. Okey, teka-teki yang kedua. Saya paling disayangi oleh pekebun. Kerana tanpa saya, tanaman akan layu. Saya mempunyai ruang untuk menyimpan air. Cuba teka siapa saya. Kata kuncinya ialah menyimpan air. Okey, jadi ada sesiapa nak jawab? Okey, Haikal boleh jawab. Jawapannya penyiram. Okey, kita tengok sama ada jawapan Haikal ni betul ke tidak. Dia kata penyiram. Kita tengok nanti. Okay, dan jawapannya adalah betul. Okay, kawan-kawan, tepuk tangan untuk Haikal. Okey, jawapannya ialah penyiram. Kenapa? Sebab dia berfungsi untuk menyimpan air. Pandai. Okey, soalan teka-teki yang ketiga. Okey, saya bersaiz kecil tetapi tajam. Biasanya digunakan apabila ada dahan lembut yang rosak dan hendak dibuang. Bentuk saya seperti gunting tetapi bukan gunting. Cuba teka siapa saya. Kata kuncinya ialah bentuk saya seperti gunting tetapi bukan gunting. Okey, siapa nak jawab? Okey, Emilia. Okey, Emilia boleh jawab. Jawapannya ialah skater. Okey, kita tak tahu lagi jawapannya betul ataupun tidak. Okey, kita tengok jawapan Emilia betul ataupun tidak. Okey, dan jawapannya adalah betul, skater jawapannya. Okey, bentuk dia seperti gunting dan tajam. Okey, ingat tajam. Okey, teka-teki kedua terakhir. Okey, saya mempunyai mata yang tajam dan pemegang saya diperbuat daripada kayu. Pekebun akan menggunakan saya untuk meratakan batas dan membuat lubang yang besar dan dalam. Cuba teka siapa saya. Okey, kata kunci dia sebenarnya banyak. Kata kunci dia ada 2 tadi cikgu cakap. Tapi kat sini dia cuma tulis satu, iaitu dia digunakan untuk meratakan batas dan membuat lubang yang besar dan dalam. Ada 2 je alatan yang kita gunakan untuk membuat lubang. Tetapi satu digunakan untuk membuat lubang yang kecil dan satu lagi untuk membuat lubang yang besar dan dalam. Okey, yang kedua ni apa dia? Siapa tahu? Ada ganjaran tahu bila dapat jawab ni. Okey, siapa nak jawab? Okey, Haikal lagi. Wow, power. Okey, kamu boleh jawab? Jawapannya adalah cangkul. Okey, kita tengok jawapan Haikal betul ataupun tidak. Okey, jawapannya adalah betul ke cangkul ni?
Cangkul ke sekuk? Betul, jawapannya adalah cangkul. Kenapa? Sebab cikgu dah tulis kat atas tu cangkul. Sebab tu kamu tahu cangkul jawapannya. Okey, ya betul. Jawapannya adalah cangkul. Cangkul berbentuk L yang pertama. Yang kedua, dia digunakan untuk membuat lubang yang besar dan dalam. Okey? Okey, soalan teka-teki yang terakhir. Kerja saya paling kotor tetapi dapat memuaskan hati pekebun. Pekebun menggunakan saya untuk mengumpul sampah dan rumput kering ataupun daun kering dari tanah. Cuba teka siapa saya. Tadi cikgu bagi banyak kali cikgu sebut. Dia digunakan untuk kumpul sampah ataupun kumpul rumput kering ataupun daun kering. Cuba teka siapa saya. Siapa dapat jawab? Okey, Sumaya nak cuba. Okey, Sumaya jawapannya apa? Pongkis? Betul, pongkis. Okey, itu jawapan Sumaya. Cikgu tak cakap betul, cikgu tak cakap salah. Kita akan tengok slide seterusnya sama ada jawapan Sumaya ni betul ataupun tidak. Jadi jawapannya adalah pencakar. Sumaya. Okey, salah jawab. Okey, kalau kita tengok soalan teka-teki tadi, memang ada sedikit kekeliruan. Okey, cuma kamu kena faham apa soalan yang diberikan dan kamu kena fikir betul-betul apa jawapan yang sepatutnya. Tapi tak apa, Sumaya jangan sedih. Okey? Okey. Nanti kita boleh buat teka-teki lagi untuk pembelajaran akan datang. Okey? Okey, jawapannya adalah pencakar untuk mengumpul rumput-rumput kering. Okey, kalau pongkis dia digunakan untuk mengangkut. Biasa bila dah kumpul dia mengangkut. Tapi dia ni hanya untuk mengumpul. Okey? Tapi tak apa. Sumaya tetap yang terbaik sebab telah berusaha untuk menjawabnya. Okey? Okey, sekarang kita dah berada di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Selama 1 jam. Okey, jadi ada apa-apa soalan yang ingin dikemukakan, boleh tanya sekarang. Ada tak yang nak tanya? Ada yang tak faham ke apa yang saya terangkan? Kalau ada, boleh bagi tahu saya sekarang. Okey, ada? Okey, cikgu kira sampai 5 1, 2, 3, 4 dan 5. Tak ada? Semua faham lah ni? Okey, tak apa. Kalau ada yang ada persoalan ataupun ada macam malu-malu nak tanya sekarang, kamu boleh WhatsApp cikgu. Okey, dan bolehlah kenalkan diri, cakap nama kamu apa. Kemudian kamu boleh bertanyakanlah soalan yang kamu ingin ajukan tu. Okey? Okey, jadi cikgu harap kamu faham apa yang kita belajar pada hari ini berkaitan dengan alatan berkebun. Tak susah pun sebenarnya tajuk pada hari ini. Tapi saya harap, cikgu harap kamu dapat ingatlah alatan-alatan yang digunakan, ciri dia, kamu dapat ingat fungsi dia. Okey? Okey, jadi kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Okey. Amin, amin, amin. Okey, kita akan jumpa lagi pada pembelajaran kita pada akan datang. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.